Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya berkongsi tentang sunnah makan kurma bersama dengan mentega atau butter. Ia hangat baru-baru ini ya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita mendengar sesuatu perkara, sesuatu perbuatan itu didakwa sebagai sunnah, ada dua perkara yang kita perlu semak. Pertama, kita perlu semak betulkah ia sunnah Nabi SAW. Maknanya betulkah ada di sana hadis untuk dijadikan rujukan. Sebab kadang-kala berlakunya orang-orang yang berpakaian agama, mereka mendakwa sesuatu itu adalah sunnah Nabi SAW. Padahal bukan ya. Sebagai contoh dalam bab makanan ni, saya pernah dengar ada yang mendakwa makan lasagna. Lasagna ni makanan asal dari Itali. Dia pasta yang berlapis-lapis tu. Okey. Sunnah Nabi makan lasagna. Yang itu pun saya pernah dengar. Sebelum itu pun lama dulu pernah dengar juga seorang ustaz mendakwa bahawa Nabi SAW makan roti jala. Cicah kuah kari. Okey. Jadi bila kita dengar sesuatu perkara, sesuatu perbuatan, sesuatu amal ibadah didakwa, disandarkan kepada sunnah Nabi SAW, kita kena semak betul ke, ada tak sumbernya, ada tak hadisnya untuk dijadikan rujukan. Baik, merujuk kepada makan kurma dengan butter atau mentega, okey. Alhamdulillah ada dalilnya ya. Ia sebagaimana hadis ditangkap layar, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 3340 dengan darjat yang sahih ya, di mana apabila Rasulullah SAW mengunjungi rumah seorang sahabat, baginda dihidangkan dengan butter ataupun mentega dan kurma, dan di penghujung hadis itu dikatakan wa kana yuhibbu, dan adalah baginda menyukai, yuhibbu ya, az-zubda wat tamara. Az-zubda tu butter atau mentega, dan juga tamar. Okey, baik. Jadi ada dalilnya, ada rujukannya. Maka perkara pertama yang kita sudah semak, lulus. Baik. Perkara kedua yang kita perlu semak ialah ia duduk dalam sunnah apa? Sebab sunnah Nabi SAW ada kategori-kategorinya. Yang lazim disebut ialah sunnah tashri'iyah dan sunnah ghairu tashri'iyah. Dua sunnah ni lazim saya telah jelaskan dalam beberapa video saya sebelum ini. Kalau kita nak lebih terperinci, okey, maka sunnah ini sunnah Nabi SAW terbahagi kepada tiga. Sunnah tashri'iyah, sunnah ghairu tashri'iyah dan sunnah khususiyah. Baik, siapa? Saya jelaskan ya. Yang dimasukkan dengan sunnah khususiyah ialah sunnah yang khusus bagi Nabi SAW dan bukan untuk kita umat baginda mengikutinya. Antaranya ialah berpoligami dengan menikahi lebih daripada 4 orang isteri. Itu hanya khusus bagi Nabi SAW. Antara lain, contoh lain ialah menanam pokok, apa-apa pokok di atas kubur. Itu juga adalah sunnah yang khusus bagi Nabi SAW. Memang ada para ulama yang berpendapat, yang menganjurkan, yang mengatakan sunat untuk menanam pokok berdasarkan sebuah hadis. Hadis ni sahih, di mana Rasulullah SAW pernah berjalan melintasi 2 buah kubur. Lalu baginda berkata, kedua-dua ahli kubur ni sedang diazab dengan satu perkara yang mereka anggap tak besar, padahal ia adalah satu kesalahan yang besar. Seorang itu tidak menjaga kebersihannya apabila buang air kecil, dan seorang lagi itu pula selalu yang disebut sebagai mengadu domba. Yang ini melaga-lagakan di antara 2 orang ya. Maka baginda pun mengambil 2 pelepah kurma dan memacaknya di atas kedua-dua kubur tersebut. Dan baginda bersabda bahawa azab mereka itu diringankan dengan azab mereka, moga-moga azab mereka diringankan selagi mana pelepah kurma ini masih basah. Maka berdasarkan zahir hadis ini, ada yang berpendapat dianjurkan, disunnahkan untuk menanam apa-apa tumbuhan, tak semestinya pelepah kurma, di kubur-kubur ya. Padahal kalau kita merenungi hadis ini, kita dapat tahu ia adalah sesuatu yang khusus bagi Nabi SAW. Sebab hanya Nabi
sallallahu alaihi wasallam yang mendapat tahu sama ada ahli kubur itu sedang diseksa ataupun tidak. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat tahu mereka itu diseksa dengan azab apa. Mereka itu diseksa dengan kesalahan apa. Kan, baginda dapat bagi tahu secara spesifik seorang tu tak menjaga tidak menjaga kebersihan apabila buang air kecil. Seorang lagi tu pula disebut sebagai namimah ataupun mengadu domba, melaga-lagakan di antara dua orang, ya. Jadi perkara-perkara ini adalah sesuatu yang spesifik, hanya baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengetahuinya. Dan kemudian kita ada sebuah hadis lain yang panjang dalam Sahih Muslim, yang dalam hadis yang panjang itu sama juga ada dijelaskan bahawa ketika berjalan melintasi dua kubur, baginda pun macam saya bacakan tadi, lalu baginda memacakkan dua pelepah kurma dan baginda bersabda, moga-moga dengan syafaatku azab bagi mereka berdua ini diringankan selagi mana pelepah kurma ini masih basah. Bila sebut syafaat, confirm lah itu memang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kedua ni Sahih Muslim menjelaskan hadis yang pertama tadi tu. Jadi perkara ini saya ada jelaskan dalam video yang lain yang lebih spesifik dalam topik ini. Cuma nak bagi tahu yang itu satu lagi contoh sunnah yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi ada apa lagi? Sunnah ghairu tasyri'iyah. Yang dimaksudkan dengan sunnah ghairu tasyri'iyah ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa yang hidup pada zaman itu, pada masa itu. Okay, his life as a human when he lived during that time, during that civilization. Okay, pada masa itu, pada tempat itu, dan itu adalah sunnah baginda sebagai manusia biasa. Sebagai contoh pakaian. Okay, memang pakaian zaman itu mereka pakai jubah dan juga serban. Sebab kalau nak kata Nabi SAW pakai jubah dan serban, kita tak boleh pula beranggapan orang lain termasuk musuh-musuh Islam, Abu Jahal, Abu Lahab, orang munafik ke apa ke, dia orang pakai t-shirt, dia orang pakai coat, pakai tie, Nabi pakai serban, dia orang pakai topi baseball cap, kat atas tu saya tulis Budweiser ke apa kan. Tak, itu memang pakaian mereka zaman itu. Okey, samalah juga apabila berkenderaan, menaiki kuda ataupun menaiki unta, itu memang kenderaan pada zaman itu. Okey, jadi ini ghairu tasyri'iyah. Disebut sebagai ghairu tasyri'iyah ialah ia tidak dimaksudkan untuk menjadi sebahagian daripada syariat Islam. Okey, sebab tu dia ghairu, bukan tasyri'iyah. Tidak dimaksudkan sebagai syariat Islam, sebab itu adalah kehidupan baginda sebagai manusia biasa. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila seseorang itu ingin mengikuti sunnah ghairu tasyri'iyah itu atas dasar cinta beliau, atas dasar cinta dia kepada Nabi SAW, maka itu dibolehkan. Bahkan moga-moga dia mendapat pahala atas cintanya itu. Sebab seseorang itu apabila dia mencintai orang lain, kumpulan lain, dia akan cuba mengikutinya. Orang yang menyokong satu kelab bola misalnya, Liverpool ke, Arsenal ke, Manchester United ke apa ke, mereka pun nak pakai jersey pasukan bola tu kan. Kalau yang suka tengok drama Korea ke, artis Korea, pelakon Korea, mereka pun nak makan makanan Korea. Okey, jadi atas dasar kecintaan, kesukaan, mereka pun ikut. Maka jika seseorang itu mencintai dan ingin mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka pun ikut. Pakaian yang baginda suka pakai, yang makanan yang baginda suka makan, maka ia dibolehkan. Bahkan moga-moga mendapat pahala juga kerana mengikuti baginda dalam apa yang baginda sukai. Macam hadis yang kita baca tadi kan, wa kana yuhibbu, dan adalah Nabi SAW menyukai mentega dan juga kurma. Okey, sekarang ni mungkin ada yang bertanya, kalau dah macam tu, kenapa saya tak pakai jubah? Kenapa tak pakai serban? Tak sayang Nabi ke? Tak nak ikut Nabi ke? Saya tak pakai sebab saya tidak mahu menjadi seperti orang-orang yang, seperti sebahagian orang-orang yang menipu orang lain dengan pakaian ala-ala Rasulullah. Padahal mereka ini tidak pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka menggunakan pakaian Nabi untuk mengelabui.
untuk memperdayakan para penontonnya. Sebab yang keluar daripada lisan mereka banyak yang bukan berasal daripada Rasulullah. Tapi dengan pakaian itu orang akan anggap mereka ni sedang menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, saya punya pengamatan, my own personal observation, mereka yang gantung selendang tu, gantung selendang kemas tu kan, mereka itulah yang paling banyak menyebarkan bid'ah, yang paling banyak membela bid'ah dan yang paling banyak menyampaikan hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Ni naik basikal tengah-tengah. Okey, yang menyampaikan hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Bezakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ada hadis yang yang menerangkan baginda ada menyangkut selendang di bahunya. Tetapi selendang baginda adalah multi-purpose. Okay, pelbagai kegunaan. Okay, kalau nak baring dilipat-lipat jadi bantal. Kalau nak solat, permukaan bumi panas kan. Di sana dialas untuk sujud. Kalau nak makan, dialas untuk letak makanan. Kalau ada ribut pasir, guna untuk tutup muka kan. Jadi, dia pelbagai kegunaan. Dia bukanlah satu benda yang jadi perhiasan yang digantung kemas. Yang digantung kemas itu adalah mereka yang pada pengamatan saya paling kehadapan dalam menyebarkan bid'ah, membela bid'ah dan macam-macam yang berkaitan dengan bid'ah. Sama juga hadis-hadis Nabi SAW, kalau daripada mereka tu lazimnya hadis yang palsu, hadis yang dhaif jiddan, hadis yang dhaif, tetapi disampaikan dengan cara seolah-olah hadis sahih. Dan okey, jadi saya tidak mahu menjadi seperti mereka. Mereka menggunakan pakaian untuk menipu ataupun memperdayakan orang-orang yang sedang mendengar kuliah mereka ataupun mendengar ceramah mereka. Okey, jadi berhati-hati dengan cara pakaian seperti itu. Baik, jadi sekarang ini makan kurma dengan butter, dengan mentega duduk dalam sunnah ghairu tashri'iyah. Jika sesiapa yang makan atas dasar kecintaannya kepada Nabi SAW, maka dipersilakan. Moga-moga dengan itu mereka mendapat pahala atas dasar kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Baik, kita masuk kepada sunnah yang ketiga tadi. Yang mula-mula saya sebut tapi last kali nak explain, iaitu sunnah tashri'iyah. Sunnah yang sememangnya dimaksudkan untuk menjadi syariat Islam. Okey, mula-mula tadi sunnah khususiyah, bukan untuk kita ikut. Kedua ialah sunnah ghairu tashri'iyah, yang ini sunnah baginda sebagai seorang manusia biasa pada masa dan tempat dan peradaban itu, juga disebut sebagai sunnah jibiliyah. Dan yang ketiga, yang ini sunnah tashri'iyah, sunnah yang sememangnya menjadi syariat Islam, dan ini yang sepatutnya kita ikut. Di antaranya ada yang wajib, di antaranya ada yang sunat hukumnya, dan ini yang sepatutnya kita ikut. Pada pengamatan saya, sekali lagi my personal observation, banyak orang termasuk agamawan, mereka fokus kepada sunnah ghairu tashri'iyah, sunnah yang kebiasaan Nabi SAW sebagai seorang manusia biasa, itu yang mereka ikut. Itu yang mereka buat, yang pakaiannya ke, makanannya ke, apa kan, itu yang mereka ikut. Tetapi sunnah yang tashri'iyah tu, yang menjadi sebahagian daripada syariat Islam, yang itu tu, kalau bahasa yang lembut, banyak, a lot of room for improvement, ya. Sebagai contoh, ya, sekarang ini bulan Ramadan, kita bincang tentang solat tarawih. Dan bila bincang tentang solat tarawih ni, adanya apa yang biasa diamalkan di Malaysia, yang ini bacaan-bacaan selawat yang tertentu di antara rakaat-rakaat solat tarawih itu, dan ia telah menjadi satu package ibadah, setelah menjadi satu package solat tarawih, sehingga kan kalau tak ada buat selawat tu, solat tarawih itu dianggap memiliki kekurangan, memiliki kecacatan. Bahkan di laman web Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri ada satu soalan juga, di mana orang itu bertanya, surau di tempat dia, solat tarawih kena ulang balik sebab salawat tu salah baca. Lalu dia pun tanyalah macam mana tu kan. Nampak tu, solat tarawih kena ulang balik kerana salawat tu salah baca. Link tu saya bagi dalam kotak description, ya. Jadi sebegitu kesungguhan orang kita dalam bab selawat itu, sebab mereka telah menganggap ia sebahagian daripada agama, sebahagian daripada solat tarawih itu, lalu mereka bermati-matian membelanya, bersungguh-sungguh membelanya, dan
Macam di setengah tempat diedarkan kertas tentang cara membacanya. Kalau di surau tempat saya ada gantung banner. Banner yang berpanjang. Lepas 2 rakaat baca apa, lepas 4 rakaat baca apa, lepas tu kan. Dah ada tu tah. Seolah-olah ia telah pun ditetapkan dalam syariat Islam ni. Padahal tidak ada pun. Okey, bila kita kata sunnah Nabi SAW dalam hal syariat Islam ni, kita kena ingat bahawa Nabi SAW diutus untuk menyampaikan agama Islam, untuk menyampaikan syariat Islam. He is the messenger of God kan? Rasul Allah, pesuruh Allah, dan baginda menyampaikan syariat Islam daripada Allah kepada kita. Apabila baginda tidak menyampaikan sesuatu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan ibadah, bererti ia sememangnya tidak dimaksudkan untuk menjadi sebahagian daripada syariat Islam. Sebab itu bagi kami, para pencinta sunnah, apa yang Nabi SAW tidak buat dalam hal agama, ia adalah hujah, ia adalah dalil. Bererti ia memang bukan sebahagian daripada agama. Berbeza dengan para pencinta bida'ah dari kalangan ahlu bida'ah wal jamaah. Mereka ni sangat suka apa yang Nabi tak buat. Okay, sebab mereka lihat itulah peluang keemasan untuk mereka buat apa-apa yang mereka nak, lalu berkata inilah sebahagian daripada agama. Seolah-olah mereka ni adalah Rasul juga. Padahal Rasulullah sendiri SAW tak berani menyampaikan apa-apa tentang agama, melainkan berdasarkan wahyu. Mereka ni pula lagi tinggi level tau. Boleh menyampaikan apa saja yang mereka nak, boleh mengajarkan, boleh mensyariatkan sesuatu ibadah, sesuatu zikir, sesuatu kaifiat. Sendiri-sendiri ya, kalah Nabi SAW. Jadi termasuk dalam sunnah tasyri'iyah ialah tidak berzikir apa-apa di antara solat-solat tarawih. Kalau kita rujuk kepada hadis yang masyhur ya, Sahih Al-Bukhari nombor 2013 sebagaimana tangkap layar ya. Apabila Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimanakah solat malam Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Aisyah menjawab, baginda tidaklah menambah di atas solat itu, baik dalam bulan Ramadan ataupun selain Ramadan, di atas 11 rakaat. Tidak tambah di atas tu. Maknanya baginda buat 8 campur 3. He does not add above it ya. Dan hadis itu kemudian Aisyah juga menerangkan bahawa tak payah nak tanya tentang bagaimana indahnya, bagaimana panjangnya solat Rasulullah itu. Rasulullah solat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagaimana indahnya, bagaimana panjangnya. Kemudian baginda solat 4 rakaat lagi. Janganlah kamu tanya tentang bagaimana baiknya dan bagaimana panjangnya. Kemudian baginda solat 3 rakaat. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau tidur sebelum solat witir tu? Rasulullah pun SAW menjawab, kedua-dua mata aku tidur sementara hati aku tidak tidur. Berarti rehat sekejap ataupun orang kita kata nak pejam mata sekejap lah. Kalau kita rujuk hadis ni, baginda tak berzikir pun antara solat-solatnya tu. Bahkan tidur kejap. Apa ni tidur? Zikir lah kan, selawat lah. Okey, mungkin baginda tak selawat kan, zikir lah kan. Tak, baginda tidak pun melakukannya. Demikian juga kalau kita kaji hadis-hadis yang baginda SAW solat tarawih ataupun pada masa itu disebut qiyam Ramadan kan, secara berjemaah pada beberapa malam pertama dan beberapa malam akhir bulan Ramadan. Para sahabat ni apabila meriwayatkan hadis, mereka sangat spesifik, mereka sangat detail, mereka tidak meninggalkan apa-apa. Dan mereka tidak menceritakan bahawa Rasulullah SAW ada berzikir dengan apa-apa zikir antara solat-solat qiyam Ramadan tersebut, antara solat-solat tarawih tersebut. Tidak ada ya. Sebab solat itu sendiri tak memang zikir. So antara solat-solat tu nak rehat-rehat lah. Tak payah nak kena baca apa-apa zikir lagi dah. Tapi perkara ini yang sunnah tasyri'iyahnya yang sebahagian masyarakat kita tak mahu ikut. Mereka bermati-matian membela sunnah orang Melayu di Malaysia ini, yang ini adanya bacaan-bacaan yang telah pun ditetapkan, yang telah pun ditentukan antara solat-solat tarawih tersebut. Jadi antara sunnah ghairu tasyri'iyah dengan sunnah tasyri'iyah, kita sepatutnya mengikuti sunnah tasyri'iyah sebaik yang boleh, sekadar yang mampu. Sebab macam hadis Aisyah saya baca tadi, baginda solat sangat panjang. Kita tak mampu nak buat panjang sangat, tak apa, kita buat ala kadar yang boleh. Tapi kita masih tetap ikut. Kita masih menjadikan hadis itu sebagai rujukan kan. Jadi apa yang baginda tak buat, berarti ia bukan sebahagian daripada syariat Islam. Maka tak payah kita buat. Okeylah,
Sebagai ulama ada yang kata boleh nak zikir, boleh nak selawat, boleh nak doa, okey dipersilakan, tapi itu masing-masing buat tanpa ada apa-apa ketentuan, tanpa ada lafaz yang telah ditentukan, tanpa ada kaifiat yang telah ditentukan, masing-masing buat apa yang dia selesa nak buat. Macam saya diam saja. Sebab baginda diam, saya pun diam. Bila solat tarawih tu, saya tak baca apa-apa, tengok je lah orang duk jerit-jerit tu kan. Okey. Jadi ini sunnah tasyri'iyah yang sepatutnya kita ikut, yang sepatutnya kita war-warkan, yang sepatutnya kita sebar-sebarkan, dan yang sepatutnya kita bela daripada virus-virus yang menyerangnya. Apakah virus itu? Virus itu nama dia bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Sebab bid'ah ni ciri dia, virus ni ciri dia akan merosakkan sesuatu sehingga akhirnya mati kan. Jadi virus bid'ah ni akan merosakkan sunnah sehingga akhirnya mati sunnah tersebut. Orang tak tahu pun. Alright? Sampai sekarang ni sebagai contoh tadi kan, kita bincang solat tarawih, orang menganggap bacaan-bacaan selawat yang telah ditetapkan tu, yang telah ditentukan, itulah sebahagian daripada agama. Itulah sunnah. Bila kita kata tak payah buat, mereka menentang pula. Jadi dah jadi terbalik lah. Okey, mereka sungguh-sungguh membela apa yang tidak berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita terangkan yang sebenarnya, mereka membantah kita ataupun mengkritik kita dengan Wahabi lah, engkau ni apa hal benci selawat lah, bla bla bla, semua tu kan. Padahal yang kita nak sampaikan tu lain. Okey, jadi antara ciri-ciri kita dalam mengikuti sunnah tasyri'iyah ialah kita mengkajinya, mempelajarinya, menyebarkannya, mengamalkannya, dan kita membelanya daripada virus-virus yang menyerang. Virus itu namanya bid'ah. Baik, tadi nak cerita sekejap je kan, panjang pula. Yalah, Datuk Mandu ni cerita panjang pula ya. Jadi ringkasnya, apabila didakwa sesuatu perkara itu adalah sunnah, semak terlebih dahulu ada dalil atau tidak, ada rujukan atau tidak. Dan the burden of proof, tanggungjawab untuk mengemukakan dalil adalah di bahu pihak yang menyampaikannya. Tak payah kita pula yang kena cari, kita pula yang kena fikir, kita pula yang kena garu kepala, tanya saya apa semua tu. Tak. Tanggungjawab mengemukakan bukti adalah pada orang yang menyampaikannya. Kalau dia sendiri tak kemukakan bukti, tak apa, abaikan sahaja. Okey, itu yang pertama. Bila sudah ada bukti, sudah ada dalil, sudah ada rujukan, kita bezakan pula. Apakah itu sunnah tasyri'iyah, sunnah ghairu tasyri'iyah, ataupun sunnah khususiyah. Okey, kita bezakan antara tiga itu. Antara tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah, cara membezakannya ialah sunnah ghairu tasyri'iyah, Rasulullah ada atau tak ada, benda tu memang ada. Pakai jubah serban dengan selendang, Rasulullah ada atau tak ada, Rasulullah diutus sebagai rasul ataupun tidak, yang itu memang ada. Kuda memang ada, unta memang ada, kambing memang ada, kurma memang ada ya. Sunnah tasyri'iyah kita boleh bezakan ialah bila Rasulullah tak ada, benda tu memang tak ada. Rasulullah ada, barulah ada. Dan ia ada apabila baginda diutus menjadi rasul. Jadi ia menjadilah agama, menjadilah ia sebahagian daripada syariah Islam. Baiklah, demikian sembang-sembang saya tentang kurma dan bata. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.